Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Lorong tengah adalah lorong yang selamat dilalui. Lorong kanan atau kiri itu dikira sangat ekstrim dan boleh mengundang masalah. Lorong tengah mengajak orang berfikir, mengajak rakyat berfikir dan mencari jalan untuk hidup lebih bersederhana. Lorong tengah itu seharusnya menjadi pilihan utama setiap insan, setiap makhluk yang Allah jadikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama saya, Dr. Ella Karim, dalam podcast Lorong Tengah. Episod kita pada kali ini berjudul Berkarya itu Kerja Mulia. Berkarya. Siapa yang tak pernah berkarya kan? Dari kecil lagi kita diajar untuk berkarya. Conteng dinding tu berkarya lah. Itu zaman kanak-kanak. Memang saya suka sangat mengingati semula nostalgia saya semasa zaman kanak-kanak. Pelbagai hasil-hasil karya yang telah dizahirkan dalam pelbagai bentuk. Itu juga satu kenangan yang tidak dapat dilupakan. Sebagai pensyarah, kami juga diminta berkarya. Apa karya kami? Apa hasil kami? Karya akademik itu kerja mulia. Karya orang kreatif juga kerja mulia. Karya pencipta puisi, penulis skrip, pengarah filem, drama dan filem pendek juga sangat mulia tugasnya. Hasil karya merupakan satu anugerah yang Allah kurniakan kepada setiap insan. Berkreatif itu bukan semua orang boleh. Tapi aku pun pernah cubalah menjadi penulis bagi karya antologi bersama Puan Sri Diah yang banyak membimbing semasa menjadi penulis pemula dahulu. Jangan tak tahu, sastra aku dapat A1 masa tu SPM. A1 tu yang tertinggi lah. Macam sekarang ni kalau kita tengok keputusan SPM, itulah yang terbaik. Tapi BM aku teruk sebab kebetulan tahun 1989 itu terlalu kreatif sangat guru-guru dan para pelajarnya. Maka berlakulah kebocoran kertas bahasa Malaysia, kertas 1 dan 2 seluruh Malaysia. Kami tak boleh balik awal, kena tunggu, menduduki semula kertas peperiksaan ketika itu. Macam mana kertas bocor tak tahulah. Tapi yang tidak meniru ataupun tidak bersedia ni jadi macam satu anugerah juga. Terdapat hikmah di sebaliknya, di mana kami boleh memperbaiki semula jawapan yang kebetulan sangat susah. Mereka yang menduduki kertas peperiksaan bahasa Malaysia 1989 SPM ketika tu seolah-olah terasa seperti dihukum. Berbalik kepada berkarya itu kerja mulia. Allah ciptakan kita dengan akal dan jiwa yang murni pada asalnya. Yang mengotorkan jiwa kita ialah kita sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Kita terlalu terdedah ataupun membiarkan diri kita ni terdedah kepada anasir luar. Pengaruh-pengaruh itulah yang juga menghidupkan karya-karya para pengkarya di negara kita. Ketika aku bekerja di unit censorship, masa tu memang kenalah berkarya juga untuk menutup segala yang tak baik lah. Gambar, visual, suara, celaan, maki-makian yang tidak boleh diterima di dalam konteks negara bangsa kita. Itulah yang kami sunting keluar, edit. Tapi ketika tu aku merasakan aku ni terlalu banyak menonton hasil-hasil karya orang yang tidak baik disebabkan tuntutan tugas aku untuk menyunting, membuang semua kandungan-kandungan yang boleh merosak minda, merosak akhlak. Aku menganggap kerja aku sudah mulia. Sehingga kini aku menganggap kawan-kawan aku yang masih di dalam sana pun menjalankan satu tugas yang sangat mulia sebagai seorang penyunting, editor kandungan. Pernah sekali kawan aku cakap, "Ella, jomlah berhenti tiap-tiap hari tengok filem lucah." Tapi bagi aku bagi tahu dia, aku cakap, jangan. Kalau kita tak ada, siapa nak edit? Siapa nak sunting? Tak ada orang lain yang akan sunting. Tak ada orang lain yang akan sedar yang kandungan-kandungan ni akan sampai di luar sana, merosakkan pemikiran kanak-kanak, anak-anak muda yang menonton filem ni. Kita juga ada kuasa untuk ban, kuasa untuk memberitahu kepada pihak pengurusan bahawa kandungan ni tidak bagus untuk masyarakat kita tonton, tidak bagus untuk rakyat, untuk kanak-kanak maupun orang dewasa, bukan Islam dan juga masyarakat Muslim. Kalau aku nak ceritakan banyaklah
kat sini. Sebenarnya kerja kami itu satu kerja yang mulia. Begitu juga mereka yang menulis skrip, yang menceritakan, yang menyampaikan nasihat melalui dialog, melalui lagu ciptaan mereka. Itu juga satu kerja mulia. Kerja berkreatif ini, kerja berkarya ini merupakan utusan Allah tanpa kita sedari. Apa yang kita nampak hanyalah kita ni kerja memotong, potong steam, potong cerita, potong itu ini. Umpama tidak menggalakkan orang menonton lagi setengah filem tu. Seumpama kita ni merosakkan jalan cerita. Tapi di sebaliknya, kita tak sedar bahawa tugas kita ini menjadi satu tuntutan. Sudah menjadi fardu kifayah, kerana tak semua orang boleh jalankan tugas ni. Namun begitu, setelah wujudnya internet, kami seolah-olah merasakan tugas kami ini sudah tidak relevan. Tapi saya bagi tahu kawan saya yang masih lagi berkhidmat, tugas terusnya ialah mengajak kawan-kawan di pejabat, mengajak rakan-rakan kita untuk berbuat baik. Kepada produser di luar sana, pengarah yang telah diberi dana contohnya untuk menghasilkan kandungan yang dapat mengubah minda, gunakanlah peluang ni. Jangan sia-siakan. Jangan kejar box office, jangan mengejar ratings semata-mata. Kerana saya berpandangan kandungan-kandungan filem, drama, hasil kajian saya sendiri menunjukkan kandungan kita ni banyak terpengaruh dengan K-drama, filem-filem Korea yang mengajak kita berada di alam fantasi yang tidak berpijak di dunia nyata, di bumi yang penuh dengan pelbagai cabaran, yang tidak mengajak kita penonton, anak-anak muda untuk berfikir. Sungguh banyak kandungan-kandungan drama kita ni yang mencemooh, yang mengajak manusia, penonton ni hanya suka-suka dan sangat kurang iktibar yang boleh diambil. Saya tidak nafikan memang terdapat ramai pengkarya-pengkarya di luar sana, penulis skrip yang sangat bagus yang tidak dapat saya nyatakan di sini namanya, dan saya kenali dan saya sanjungi hasil kreativiti mereka, kerana terdapat drama dan filem yang mereka hasilkan itu dapat mengubah paradigma, mengubah minda anak-anak muda. Satu saja pesanan saya kepada diri saya sendiri, kita hendaklah sentiasa memberi manfaat. Langkah kita sentiasa berniat untuk keluar di luar sana, untuk memberi manfaat kepada orang lain, mengajak orang ke arah kebaikan. Saya sendiri pun bukan orang baik, ya. Kita semua tidak sempurna, tetapi berpesan-pesan itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Hidup berpesan-pesan itu sepatutnya diterima oleh semua makhluk, semua insan dengan dada yang lapang, hati yang terbuka. Kerana saya dapati terdapat juga orang yang mudah melenting apabila ditegur. Bila ditegur sikit, melenting. Saya mengajak para pendengar semua agar mencari sahabat, berkawanlah dengan orang-orang yang dapat membawa kita ke jalan kebaikan. Ini berlaku pada saya sendiri. Tidak nafikan itu satu kesilapan. Zaman muda saya pernah berkawan dengan orang yang boleh saya katakan mengajak saya ke arah kejahatan, tapi saya telah taubat, dan kita kena yakin bahawa Allah menerima taubat kita. Kita kena yakin dengan Allah bahawa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan kita kecewa, janganlah kita berputus asa dengan nikmat dan keampunan Allah. Selagi kita hidup, selagi hayat di kandung badan, selagi itu kita merupakan pinjaman. Tubuh badan kita, anggota kita, segalanya pinjaman daripada Allah yang tak mungkin dapat kita balas, kerana Allah itu pencipta. Kreativiti kita, segala kemahiran yang Allah berikan kepada kita, jangan sia-siakan. Gunakanlah sebaik-baiknya. Gunakan untuk membangunkan ummah. Gunakan untuk menegur, mengajak orang ke jalan kebaikan. Berlumba-lumba menjalankan kebaikan. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau itulah semangat yang ada di dalam setiap jiwa insan, insya-Allah Malaysia, negara kita akan menjadi satu dunia yang aman damai, di mana saling menghormati, di mana rakyatnya saling sayang menyayangi dan tidak menekan setengah pihak untuk mencapai tujuan ataupun matlamat mereka. Untuk berkarya ni, seseorang perlu melengkapi diri mereka dengan ilmu. Ilmu kita lagi banyak kita cari, lagi banyak kita tak tahu. Kena ingat,
Saya rasa selalu orang sebut, orang yang mengaku dia banyak ilmu, sebenarnya dia tidak apa-apa. Orang yang merasakan dia sentiasa tidak mencukupi, sebenarnya sudah banyak ilmu yang Allah bagi. Tapi ilmu tu juga pinjaman, amanah daripada Allah. Dengan ilmu juga kita dapat berkarya dengan baik. Tanpa ilmu, kita bukan siapa-siapa. Pernah sekali rakan saya hendak menyiapkan PhD. Saya pernah bertanya, pastikan niat kita betul. Nak buat PhD, itu satu dugaan yang sangat besar. Niat mesti betul, kena anggap ia adalah kurniaan Allah. Allah yang nak beri, bukan kita yang mencari sahaja. Kalau kita mencari, tapi kita mencari dan mencari, tapi Allah tak bagi jumpa, tak bagi kita ilham, dan kita juga makin jauh daripada Allah, memang sia-sia ilmu tu. Ilmu yang kurang keberkatan. Saya harap kita sama-sama berfikir, teruskan mencari ilmu tanpa mengira usia, tanpa mengira pangkat. Bukan mengejar pangkat, mencari ilmu, nak buat PhD sebab pangkat. Saya rasa itu satu niat yang tak betul. Kejarlah, jangan kejar dunia, kejar akhirat, kerana hidup kita tidak seimbang sekiranya kita mengejar hanya salah satu daripada apa yang Allah berikan kepada kita. Pilihlah jalan tengah, pilihlah lorong tengah, kerana ia sentiasa mengingatkan kita kepada Allah, sentiasa mengajak kita agar memikirkan soal dunia dengan berlandaskan akal dan hati, bukan berlandaskan nafsu. Ingat, hidup kita ni pinjaman. Setiap langkah, setiap detik perlulah kita hargai. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan dengan TikTok. TikTok tu bunyinya seperti jam. TikTok, TikTok, TikTok. So maksudnya, kalau tanpa kita sedar pun duduk di TikTok tu 2 jam masa berlalu tanpa kita sedari. Dan saat-saat itu juga yang bila kita lihat banyak masa kita habiskan dengan perkara dunia. Kadang-kadang TikTok terlepas solat, TikTok terlepas azan. So saya nak pesan kakak-kakak, makcik-makcik, abang-abang di luar sana, anak-anak muda yang dah berusia juga, saya lihat semakin aktif juga di TikTok, shopping, menghasilkan konten. Bagus, ya, saya puji kerana masing-masing berusaha untuk menghasilkan kandungan sendiri yang original. Tetapi ingat, buatlah sesuatu tu dengan mata hati. Sentiasa berfikir sebelum bertindak, sentiasa berfikir sebelum berkata-kata, sentiasa berfikir sebelum mengeluarkan sesuatu kenyataan. Kerana semua tu Allah akan soal kita di akhirat kelak. Bagaimanakah kita menggunakan lisan kita? Bagaimana kita menggunakan lidah kita? Mesej yang kita sampaikan untuk siapa? Adakah ia menyakiti? Adakah ia hanya semata-mata hal dunia, mengejar glamour, mengejar kekayaan dunia semata-mata? Tidak salah mengejar dunia untuk menjadikan kesenangan, kekayaan kita di dunia ni sebagai jambatan ke akhirat. Pilihlah lorong tengah, kerana lorong tengah itu hidup kita lebih sederhana, hidup kita lebih dekat pada Allah dan manusia.